Selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang EBHM 3123 Linguistik dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Tajuk kami merupakan Kesantunan Bahasa dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Seterusnya, pembentangan ini disediakan oleh Jasper Chong, Ezel, Putra, dan Ivy. Bagi bahagian pengenalan, kesantunan bahasa yang bermaksud penggunaan bahasa yang sopan, beradab serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Dalam masyarakat ini yang majmuk seperti Malaysia, kesantunan amat penting untuk mewujudkan suasana komunikasi yang harmoni dan mengelakkan konflik. Jadi dalam pendidikan pula, kesantunan membantu proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar serta membentuk akhlak pelajar. Oleh itu, kajian kami mempunyai 3 objektif utama, iaitu meneliti peranan kesantunan bahasa, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi serta membincangkan implikasi kesantunan dalam pendidikan bahasa Melayu. Baiklah, bagi permasalahan kajian di sini terdapat 3, yaitu fenomena semasa, kesan negatif, dan persoalan kajian. Bagi fenomena semasa, remaja semakin kurang menitik beratkan kesantunan berbahasa. Seterusnya, dalam media sosial, remaja semakin banyak guna bahasa-bahasa yang kasar dan terbuka. Bagi kesan negatif, imej bahasa Melayu tercemar dan ganggu proses PNP karena bahasa kasar tidak mencerminkan nilai yang sopan santun. Persoalan kajian, mengapa kesantunan bahasa semakin terabai? Dan juga apakah implikasi terhadap imej bahasa dan keberkesanan pendidikan? Baiklah, sekarang kita masuk kepada bahagian batasan kajian. Fokus utama batasan kajian ini ialah pelajar sekolah menengah, khususnya kepada tingkatan 4 dan 5. Interaksi ialah guru antara guru dan pelajar dan pelajar dalam bilik darjah. Kaedah terdapat 2, yaitu analisis kajian lepas dan literatur, dan tidak dijalankan kerja lapangan yang besar. Hadskop hanya fokus kepada pendidikan bahasa Melayu dan tidak melibatkan media sosial, keluarga atau luar sekolah. Rasionalnya, kita dapat kekalkan fokus objektif dan analisis lebih mendalam dalam konteks pendidikan yang formal. Di samping itu, bagi bahagian teori kajian, terdapat beberapa teori utama yang menjadi asas kajian ini. Yang pertama ialah prinsip kesopanan oleh Leach pada tahun 1983. Jadi teori ini mengandungi enam maksim, iaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, rendah hati, persetujuan, dan terakhir simpati. Jadi kedua ialah teori kesantunan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1987 yang menekankan strategi menjaga muka atau maruah diri dan orang lain semasa berkomunikasi lah. Jadi namun begitu, teori-teori barat ni perlu disesuaikan dengan konteks Malaysia kerana masyarakat kita mengutamakan adat dan agama. Justru kesantunan bukan sekadar strategi linguistik tetapi juga satu tuntutan budaya dan agama. Baiklah, masuk kepada bahagian dapatan kajian. Di sini terdapat beberapa, yaitu 5. Yang pertama, remaja lebih sopan bersemuka berbanding di media sosial. Contohnya di media sosial mereka akan lebih bebas dan cenderung kasar. Dan guru sebagai model teladan.
bahasa guru ini sangat mempengaruhi gaya-gaya dan bahasa pelajar. Dan seterusnya, strategi kesantunan kurangkan konflik. Pelajar B40, M40, T20 boleh berinteraksi dengan harmoni. Di samping itu, novel Silir Daksina mungkin boleh dijadikan sebagai teladan untuk kesantunan. Kerana kesantunan boleh diterapkan melalui karya-karya sastera. Yang terakhir ialah kesan negatif jika kesantunan diabaikan. Yang pertama, imej bahasa tercemar dan konflik dan suasana belajar terganggu. Dan yang terakhir, dapat mengurangkan motivasi pelajar. Tambahan pula perbincangan. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama, kesantunan bahasa ini menjadi asas kepada keharmonian sosial. Jadi kajian ini dia menunjukkan bahawa latar budaya mempengaruhi cara pelajar berbahasa. Contohnya, misalnya orang Melayu lebih menitik beratkan macam kata sapaan hormat. Jadi manakala kaum lain menekankan intonasi suara. Dalam pendidikan, kesantunan berbahasa yang membantu merapatkan jurang sosial antara pelajar miskin dan kaya lah, iaitu yang dikategorikan B40, M40 serta T20. Jadi walaupun di media sosial, pelajar masih menggunakan prinsip kesopanan, Leach walaupun dalam bentuk yang lebih longgar. Selain itu, karya sastera juga berperanan dalam menanam nilai kesantunan kepada pelajar. Secara keseluruhannya, kesedaran individu perlu dipupuk sejak di bangku sekolah supaya kesantunan dapat terus diamalkan hingga pelajar-pelajar menjadi dewasa. Sebagai kesimpulan, kesantunan bahasa ini ialah asas komunikasi yang berkesan dan kunci keharmonian masyarakat majmuk. Ia berupaya merapatkan jurang antara kaum, agama, dan status sosioekonomi. Dalam pendidikan, guru harus menjadi contoh teladan dengan menggunakan bahasa yang sopan, manakala pelajar pula perlu mengamalkan kesantunan dalam semua bentuk komunikasi, sama ada bersemuka atau dalam talian. Dengan itu, kesantunan bahasa akan terus menjadi identiti bangsa Malaysia yang berhemah, beradab, dan hormani. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.